Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Bagus. Alhamdulillah penuh jawabnya. Okay. Hari ini kita akan mempelajari sains tahun 4, fotosintesis. Okay. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah cikgu mengharapkan di hujung pembelajaran ini murid-murid semua dapat menyatakan maksud fotosintesis, menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis, menyatakan hasil fotosintesis, dan juga berkepentingan fotosintesis terhadap kehidupan. Okay. Apa itu fotosintesis? Ada siapa boleh jawab? Tak tahu, cikgu. Tak tahu? Mungkin pernah dengar fotosintesis? Okay. Gambar ke, cikgu? Bukan. Okay, walaupun ada foto tu. Okay, fotosintesis ini adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Macam mana dia buat, cikgu? Kita akan belajar seterusnya. Tapi sebelum itu, cikgu nak cakap, kenapa tumbuhan perlu buat makanannya sendiri? Sebab tak Kenapa ada makan proses dia lapar, fotosintesis cikgu. ini? Betul dia lapar, tapi kenapa dia tak makan macam kita? Makan dari luar dan sebagainya. Apa beza kita dengan pokok? Kita tak ingin buat makanan sendiri. Kita kena order. Betul, kita kena order. Tapi selain itu, apa lagi perbezaan yang ada? Dia sangat Dia ada jelas. mulut, dia tak ada mulut, cikgu. Betul. Kita ada mulut, pokok tak ada mulut. Dan juga pokok itu tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh pergi mencari makanan. Okey. Mari kita lihat conversation daripada pokok dengan burung. Burung, awak tahu tak? Saya boleh membuat makanan sendiri. Bagaimana kamu membuatnya? Saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan tidak mampu bergerak dan mencari makanan seperti manusia dan haiwan. Jadi mereka membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kenapa dia tak boleh gerak, cikgu? Dia boleh kerana akarnya yang telah terlekat kat tanah. Oh, Jadi okey. pokok tak ada kaki dah, akar dia dah rooted into the ground. Sekarang kita akan melihat keperluan fotosintesis. Mari kita mendengar lagu. Okey. Asas tumbuhan, oksigen, air serta cahaya. Fotosintesis adalah satu proses Tuhan membuat makanan sendiri. Hoi hoi, hoi hoi. Burung payung perlukan air, dioksida, klorofil dan cahaya. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan kanji untuk jadi makanan. Chan malican, hoi hoi, chan malican, hoi hoi. Burung payung, chan malican, hoi hoi, chan malican. Burung payung. Baiklah. Sekarang berlagu itu kita telah mendengar keperluan fotosintesis. Ada sesiapa dapat tangkap tak ada lagu yang catchy tadi? Chan Malichan. Selain daripada itu, Camalican bukan keperluan fotosintesis. Ada kanji, cikgu. Kanji, okey, tapi itu Tapi kanji tu apa, selepas. cikgu? Itu hasil dia. Okey. Okey, tadi keperluan. Dalam lagu tu ada dia cakap 3 asas keperluan. Ingat tak? Siapa dapat tangkap tadi? Tak tahu je. Okey, ada 4 keperluan fotosintesis, iaitu cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. Mari kita lihat secara mendalam sedikit. Pertama sekali ada cahaya matahari, iaitu sumber utama tenaga untuk berlakunya proses fotosintesis ini. So, cikgu kalau tak ada cahaya matahari tak boleh buat lah. Betul. Memang kalau tidak ada cahaya matahari, maka tidak boleh berlakulah fotosintesis. Dia memerlukan 4 daripada ini. Tanpa satu, tidak akan jadilah fotosintesis. Seterusnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah gas dalam udara yang boleh dapat daripada kita hembus sendiri. Jadi kita akan ambil oksigen, kita akan hembuskan semula karbon dioksida. Inilah gas dalam udara Kalau yang akan macam masuk kentut melalui tu daun. karbon dioksida tak, cikgu? Betul. Ada juga benda-benda lain seperti amonia yang membuatkan bau dia sedikit
Oh, okey. Seterusnya sambung klorofil, iaitu bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir sekali adalah air yang diserap melalui akar. So kita hari-hari kena siram pokok lah cikgu. Terpulang kepada pokok tersebut. Kadang-kadang ada pokok yang tidak memerlukan sebanyak air. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak air pun pokok akan mati. Okay. Seterusnya adalah hasil fotosintesis. Tadi kita dengar juga dalam lagu tadi, siapa tadi tanya kanji? Saya cikgu. Jadi adakah kanji itu hasil fotosintesis? Tak tahu cikgu. Cikgu cakap dia tadi cikgu. Ya, memang betul. Dapat menanggap satu. Okey. So, klorofil ini dia akan menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Glukosa ni macam pernah dengar je cikgu. Betul, glukosa ini adalah akan menjadi kanji. Glukosa ni akan bila kamu nak lari-lari tu, cikgu bagi tu. Dia macam makanan lah ke cikgu kan? Gula. Gula. Okey. Sedap Ah, manis. jom. Kurang sikit manis tapi manis juga. Ini adalah proses dia. Okey, klorofil, cahaya matahari, karbon dioksida dan air. Dan kita akan dapat oksigen dan glukosa. Tanpa satu tidak akan jadilah oksigen dan glukosa ni proses. So cikgu kalau dekat udara tak ada banyak karbon dioksida, apa jadi cikgu? Dia punya fotosintesis akan kurang sikit efektif dia. Kalau tak ada maka tidak akan ada fotosintesis, tapi kalau kuranglah dia punya produk dia. Faham. Terus ini glukosa tadi yang kita cakap tadi. Dari sini dah datangnya kanji. Okey, glukosa yang terhasil dia akan bergabung dan membentuk kanji yang tersimpan pada daun, batang, akar, biji, benih, bunga dan buah. Sebab tu lah kita boleh makan pokok, makan itu buah tu. Boleh sebab kanji. Yang bagi tenaga pada kita. Okey. Anda sekarang kita dah belajar apa itu fotosintesis, keperluan fotosintesis dan juga hasilnya. Kenapa kita belajar fotosintesis? Sebab cikgu suruh. Betul. Itu satu. Keduanya adalah untuk pelajaran kita sendiri. Okay. Every day is a learning journey. Kepentingan fotosintesis. Okay. Kepentingan ini bukan setakat pada pokok saja, tetapi juga pada kehidupan lain. Untuk tumbuhan itu sendiri, ia adalah untuk makanan. Okay. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Untuk kehidupan lain, tumbuhan yang tersebut menjadi sumber makanan dan juga sumber oksigen. Akan membantu dalam keseimbangan udara. Mari kita lihat situasi satu, di mana burung, haiwan, ayam sedang makan pokok. Syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan sumbernya. Saya tak makan pokok aja, makan rumput. Betul. Rumput tu tumbuh-tumbuhan. Pokok juga. Okay. Ini pokok, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah tumbuhan-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan dengan secukupnya. Itu adalah burung tersebut. Dan situasi kedua pula adalah keseimbangan udara tadi, sumber oksigen. Okay. Kami membekalkan oksigen untuk hasil dan haiwan bernafas. Kami juga menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Oleh itu, keseimbangan udara di alam dapat dikekalkan. Tengok ni. Manusia bernafas oksigen, manusia menghembus karbon dioksida. Pokok mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Seimbanglah udara kita. Alhamdulillah, kita sudah di akhir pelajaran kita. Maka sekarang kita akan memulakan dengan latihan fotosintesis. Apakah maksud fotosintesis? Ingat lagi tak? Dia tukar karbon dioksida dengan matahari, dengan air. Lepas tu dia jadi glukos dengan oksigen. Betul. Pokok buat makanan. Betul. Itu jawapan yang lebih tepat. Sebab kita sedang melihat Tapi saya apakah betul, maksud cikgu. Betul. Kamu betul juga. Tapi yang kamu jangan itu adalah lebih mendalam. Apa yang ada ABCD lah cikgu. Ada, ya. Alhamdulillah, pakai setengah mata boleh nampak. Seterusnya adalah soalan kedua kita. Alim telah mencabut semua daun pada pokoknya.
Pokok tak ada daun. Bukit tadi. Betul. Pokok tu bogen sekarang. Kemudian dia menyiram pokok tersebut setiap hari. Ramalkan keadaan tumbuhan tersebut selepas seminggu. Membesar. Membesar. Saya pun rasa dia akan membesar. Ingat balik, apakah keperluan fotosintesis? Dia kena ada klorofil, Okey. dia kena ada air, Okey. dia kena ada matahari. Okey. Baru dia boleh buat oksigen dengan glukosa. Tertinggal satu iaitu karbon dioksida. Hmm. Tapi karbon dioksida tidak ada kaitan dekat kawasan ini. Sebab sekarang ni Alim cabut semua daun pada pokoknya. Kat daun ada apa? Ada kayu dengan daun. Kat daun, bukan kat Kat daun ada tu cikgu hijau tadi tu, klorofil. Betul. Klorofil kebanyakannya ada kat daun. Mungkin tidak sepenuhnya. Ada juga klorofil dekat bahagian lain pokok, tapi tidak cukup untuk membuat pokok itu membesar. Jadi tumbuhan tersebut akan mati sebab tak ada klorofil, tak ada makanan untuk diri sendiri, tak makan, matilah pokok tersebut, layu. Faham. Bagus. Okay. So kalau pokok tu dia tak ada daun, dia tak boleh hidup lah walaupun kita siram hari-hari. Tidak. Sebab tak cukup. Kena ada 4 keperluan fotosintesis. Kalau tak, pokok tidak boleh makan dan membesar seperti kita. Seterusnya, soalan ketiga. Apakah hubungan di antara manusia dan tumbuh-tumbuhan? Jawapannya adalah D. Manusia membekalkan karbon dioksida kepada tumbuh-tumbuhan. Betul. Tapi A pun betul. Tumbuh-tumbuhan mendapat bekalan oksigen daripada manusia. Betul kan? Tidak. Salah Tumbuh-tumbuhan lah, awak. membekalkan oksigen. Oh ni, kita dah belajar dah tadi 10 minit kita belajar. Ini adalah soalan trick question. Mendapat bekalan, membekalkan. Okey. Selain daripada ini, apa yang kita dapat tahu? Apakah hubungan lain manusia dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan dia bagi oksigen kepada manusia. Okey, satu lagi. Itu dari segi udara, keseimbangan udara. Makanan, adakah manusia memberi makanan kepada tumbuh-tumbuhan? Atau sebaliknya? Terbalik cikgu. Betul. Macam mana manusia nak bagi tumbuhan makan makanan tumbuhan Dia tak dia bagi mulut. karbon dioksida dekat dia, so dia Tak ada makan mulut jaga nak untuk bagi. dia. Itu keseimbangan Dioksida udara. tu makanan dia. Okey, so tumbuh-tumbuhan akan menjadi makanan kepada haiwan dan juga manusia. Kita boleh makan. Alhamdulillah, selesai akhirnya kita punya latihan. Seterusnya kita lihat kembali kepada objektif pembelajaran kita. Adakah kita dapat menyatakan maksud fotosintesis sekarang? Boleh cikgu. Okey, apa itu maksud fotosintesis? Tumbuhan buat makanan. Betul. Kita pun telah menjawab soalan tadi. Seterusnya adalah menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis. Boleh? Apa dia keperluannya? Dia Ada bukan 4. matahari, klorofil, karbon dioksida dengan air. Betul. Hasil dia punya adalah Oksigen. lagi satu lagi. Lagi satu. Glukosa. Betul. Glukosa dan oksigen. Nah, akhir sekali kepentingannya terhadap kehidupan. Terhadap diri Makanan. sendiri adalah sebagai makanan. Betul. Untuk kehidupan lain, Makanan Kita juga. dapat makanan juga betul. Dan juga Oksigen oksigen. daripada tumbuhan. Bagus. Untuk keseimbangan udara. Alhamdulillah, selesai kita punya pelajaran hari ini. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. 3 soalan cikgu, so siapa betul, saya ke dia? Dua-dua salah. Saya yang betul. Cikgu yang betul. Terima kasih. Saya harap semua dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat pada hari ini dengan saya.